Kumpulan kami akan membentangkan pendekatan stated preference. Saya Sharon, saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pendekatan stated preference yang dinyatakan adalah sekumpulan kaedah tinjauan untuk mengukur pilihan responden berdasarkan keputusan dalam situasi pilihan hipotesis. 3 jenis kaedah preference method adalah: 1. Contingent valuation. Contingent valuation adalah satu teknik yang kebiasaannya digunakan untuk mengukur aspek-aspek persekitaran dan digunakan secara meluas untuk menganggarkan kesan kesihatan yang berkaitan dengan alam sekitar. Best-worst scaling adalah satu kaedah yang meminta peserta untuk memilih pilihan atau ciri paling menarik dari sekumpulan pilihan yang disenaraikan, di mana ia telah muncul sebagai satu kaedah baru dan inovatif untuk mendapatkan pilihan dan memahami tingkah laku responden. Yang ketiga adalah discrete choice experiment. Ini adalah satu teknik kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan pilihan individu. Kaedah ini membolehkan para penyelidik mengungkap bagaimana individu menilai atribut terpilih daripada program, produk atau perkhidmatan. Seterusnya saya paskan kepada Cahaya. Hai, untuk elemen umum metod, yang pertama adalah penerangan tentang kebaikan yang harus dinilai. Metod ini berdasarkan pada pernyataan pendapat responden mengenai bagaimana mereka bertindak balas terhadap beberapa alternatif hipotesis. Yang kedua adalah kaedah penyediaan. Alat temu bual iaitu soal selidik mestilah memberi hipotesis alternatif yang dapat difahami oleh responden, disusun dengan kemas dan masuk akal. Yang ketiga adalah peraturan keputusan. Penyelidik membuat hipotesis alternatif sedemikian rupa untuk mempengaruhi individu pada setiap atribut dapat diperkirakan. Ini diperoleh dengan teknik reka bentuk eksperimen atau experimental design. Yang keempat adalah soalan penjelasan nilai. Setiap pilihan ditunjukkan sebagai pakej atribut berbeza seperti masa, kos, kemajuan, kebolehpercayaan dan nilai-nilai. Seterusnya, Vivian. Yang kelima adalah soalan susulan. Misalnya untuk mengenal pasti responden yang memprotes. Responden menyatakan pendapat mereka mengenai setiap pilihan dengan kedudukan, penilaian dan pilihan pendapat terbaik pasangan atau kumpulan penyataan. Yang keenam adalah soalan tambahan, misalnya demografi, soalan dan tingkah laku. Respon sebagai jawapan yang diberikan oleh individu dianalisis untuk dapatkan ukuran kuantitatif yang penting iaitu relatif pada setiap atribut. Seterusnya serahkan kepada Felicia. Okey, untuk contoh penilaian pendekatan stated preference ialah melakukan survei melalui kaedah soal selidik dengan individu yang telah ditarget dan berkaitan dengan projek yang dinilai. Walaupun ramai penilai lebih cenderung menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat, kaedah temu bual secara mendalam bersama beberapa individu juga dapat digunakan. Seterusnya kepada Vivian. Kesimpulannya di sini, pendekatan step preference ini sebenarnya memberi impak yang baik. Hal ini kerana ia membantu dalam memudahkan proses seperti membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih spesifik. Sehubungan itu, dari segi impak yang positif juga, ia telah memudahkan pengagihan kerja secara sistematik melalui kategori soalan. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.